apabila berlakunya kematian, tiba-tiba sahaja kita nak halang seorang waris daripada pewarisan. Apa kuasa kita nak? Allah dah tetapkan dah bahawa dia ni adalah waris. Tapi kita pandai-pandai. Kita pandai menafikan hak pewarisan beliau. Dan ianya adalah haram dan ia adalah berdosa. Ya? Dan selain daripada itu, Nabi pun, Rasulullah SAW mengingatkan, Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah. Bahawasanya Allah SWT telah pun menetapkan hak pewarisan, bahagian pewarisan masing-masing. Kita beri hak pewarisan kepada waris tersebut, tapi kita kena beri haknya yang sepatutnya. Berapa hak yang sepatutnya? Allah Ta'ala menetapkan waris ni mendapat 1/6. So jangan kurang daripada 1/6 kita kena beri. Ya? Nak tahu kat mana bahagian-bahagian pewarisan ni, kita boleh merujuk kepada surah An-Nisa ayat yang ke-11, An-Nisa ayat yang ke-12. Ya? Allah SWT juga mengingatkan kita, dalam bab pewarisan ini, jangan kita ambil hak orang lain. Jangan kita ambil hak orang lain. Ya? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ambil hak orang lain. Jangan ambil hak warisan lain. Walaupun orang lain itu adalah adik-beradik kita. Walaupun orang lain itu adalah sanak saudara kita. Jangan ambil hak mereka, melainkan mereka merestuinya. Antara diminkum. Melainkan mereka merestuinya, barulah ianya berlaku. Salah satu daripada cara pewarisan yang orang kita buat adalah nak memudahkan proses sewaktu bahagi pusaka. Waris ramai. Akhirnya semua bersetuju, tak apalah kita letak satu nama sahaja. Nak memudahkan proses, kan, kita letak satu nama sahaja. Nama siapa? Nama Abang Long. Nama Abang Long. Semua waris bersetuju letak nama Abang Long. Kemudian ni barulah kita buat proses lain nak bagi kepada adik-beradik. Ya? Bila Abang Long dapat tanah segala harta si ayah ni, kan, Abang Long pun senyap. Senyap je. Adik-adik dia tanya, bila bang nak uruskan ni? Tunggulah. Kan? Nantilah sibuk ni apa semua. Sibuk punya sibuk, tunggu punya tunggu dah 10 tahun. Ini cerita betul ya? 10 tahun. Adik minta macam-macam alasan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dah selesa. Banyak harta didaftarkan atas nama dia. Ya? Ini secara langsung dia mengambil hak orang waris yang lain. Kalaulah tanah si mati itu ada hasil sawit contohnya. Ada hasil musangking contohnya. Hasil-hasil tersebut selagi mana tanah tu tak dibahagikan, hasil-hasil tersebut mestilah dikongsi di antara waris-waris. Tak boleh bolok seorang. Kan? Perkara-perkara sekecil macam itu pun kita kena perhati. Apatah lagi dalam bab memberikan hak orang lain. Kan? Dalam pewarisan ni kita kena hormati. Ya? Ini hadis yang kadang-kadang menggentarkan jiwa kita. Ya? Hadis yang riwayatkan oleh Muslim, man qata'a shibran minal ardi zulman tawakahullahu iyyahu yaumal qiyamati min sabi ardin. Barang siapa yang mengambil tanah orang barang sejengkal, Allah akan benamkan orang tersebut ke 7 lapisan bumi di hari akhirat kelak. Ya? Sejengkal tu, ya, sejengkal. Tapi apa yang berlaku bukan sejengkal lah. Apa yang berlaku bukannya satu lot. Bukan. Satu lot. Kita tersilap ukur tanah kita je. Kan? Tersilap ukur tanah. Boleh tanah lot banyak-banyak. Kan? Kita orang pertama buat rumah. Kita minta kontraktor buat pagar. Kontraktor tersilap satu kaki, sejengkal. Kat depan satu kaki. Ataupun 6 inci lah. Sikit 6 inci kan, tersilap ukur. 6 inci itu kat depan. Tapi dia akan terus ke belakang. Berapa kaki?
rumah 20 berapa? 60 kaki. 60 panjang dah 60 kaki, bukan satu kaki, 60 kaki dia ambil. Ya. Bila tuan orang sebelah nak buat rumah, sama ada dia sedar tak sedar tanah dia diambil, wallahu alam. Ya. Kalau dia minta, dia sedar dia minta robohkan pagar, memang taklah. Pagar dah berapa puluh ribu dia buat. Bergaduh pula kat situ. Ya, bergaduh pula kat situ. Jadi perkara tanah ni tuan-tuan, sesuatu yang amat-amat kita kena perhatikan. Sebab Rasulullah dah mengingatkan secara terang-terang kat sini, isu tanah ni. Sebab tanah menjadi rebutan. Ya, tanah tu menjadi rebutan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak. Ini daripada Aisyah. Hadis sama. Yang ini daripada Salim. Semuanya hadis yang sama berkenaan dengan mengambil tanah tanpa kebenaran, di mana hukuman di akhirat kelak Allah gambarkan sebagai benaman ke muka bumi ini, nak menunjukkan bahawa ianya adalah satu dosa besar. Satu dosa besar. Baik. Kita cakap harta ta'alih ni, apa harta ta'alih ni sebenarnya? Harta ta'alih ni adalah tanah dan juga rumah. Harta pusaka. Apa itu harta pusaka? Iaitu segala apa yang menjadi milik si mati sewaktu kematiannya, itulah harta pusaka. Dan ia mestilah dibahagikan kepada para waris. Ya. Setelah ditolak kos-kos yang berkaitan dengan pengkebumian, hutang, wasiat, pentadbiran, harta-harta tersebut mestilah dibahagikan kepada waris-waris yang layak untuk mewarisi. Adapun harta yang dipinjam oleh si mati daripada seseorang, hendaklah dipulangkan kepada tuannya. Kan, harta itu dalam pegangan si mati. Tapi harta itu sebenarnya milik orang. Milik orang. Ya? Jadi harta tersebut kena pulangkan. Kita yang masih hidup ni tuan-tuan, kita kena ada satu checklist. Senarai. Kan? Senarai. Dalam harta kita ni ada tak harta milik orang? Kita kena buat senarai. Supaya apa? Supaya apabila berlakunya kematian, waris kita tahu tanggungjawab untuk memulangkan harta tersebut kepada tuannya. Kalau tidak dikhawatiri, waris akan menganggap bahawa harta itu adalah milik si mati dan menjadi milik mereka. Ya, contohnya ada di kalangan kita yang secara mempercayai antara satu sama lain. Kita pun beli tanah. Tanah yang besar. Tanah kebun ke, tanah apa ke yang besar. Kan, untuk memudahkan proses, kita pakat-pakat letak satu nama. Sedangkan yang bayar adalah 4 orang. Kita letak satu nama. Sebab nak memudahkan proses, tak nak kos mahal. Kan? So, dia beli tanah dah pindah milik kepada seorang ni. Kan? Percaya tu sebab tak ada black and white. Tak ada pun side agreement ke apa, tak ada. Ditakdirkan nama yang didaftarkan dalam geran tu meninggal dunia. Anak tengok geran tu, tanah ni milik ayah. Anak-anak tak tahu bahawa tanah ni merupakan dikongsi ayah dan juga 3 orang lain. Anak ingat ini tanah ayah sepenuhnya, maka dibahagikan mengikut pusaka. Yang 3 orang ni nak menuntut tanah tersebut macam mana? Kalau ada side agreement, selamat. Kalau ada apa-apa semua, selamat. Saksi, selamat. Kalau ada lawyer menguruskan, selamat. Ya? Cuma kalaulah tak ada apa-apa, bagaimana anak kita nak percaya tiba-tiba orang datang tuntut tanah milik ayah dia? Kan, dia akan tanya mana buktinya, mana saksinya dan sebagainya. Sedangkan tanah tu sebenarnya memang milik. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita yang masih hidup ni, tanah kita yang kena hati-hati supaya waris kita tidak tersilap dalam menguruskan harta pusaka. Begitu juga dengan harta yang dipegang oleh si mati atau orang yang dipegang oleh si mati sebagai amanah pun
mesti dipulangkan kepada si mati. Baik. Harta tak alih mengikut undang-undang, mengikut undang-undang adalah tanah dan juga rumah, Tak kiralah apa jenis tanah pun, ianya merupakan harta tak alih. Kan tanah lot, tanah rumah, tanah kebun kan, dan juga hasil-hasil. Kalau tanah tu ada hasil, ada balaknya, ada emasnya, ada apa, semua tu dianggap sebagai tanah. Itu juga dengan rumah, tak kira rumah apa pun, ianya adalah kan termasuk dalam definisi harta tak alih. Baik, kita akan tengok tanah ini satu persatu. Mungkin tak boleh habis hari ni, tapi kita tengok satu persatu bagaimana isu-isu yang terbabit dengan tanah-tanah yang biasa ditinggalkan oleh si mati. Baik. Yang pertamanya adalah tanah milikan tunggal. Ini maksud dia apa? Maksud dia tanah tu satu nama sahaja. Tanah tu satu nama sahaja. Sama ada tanah lot, ataupun rumah, ataupun kondominium, satu nama sahaja. Yang ini mudah. Yang ini mudah. Kerana dah sahlah bahawa tanah itu menjadi milik si mati. Dan ianya mudah untuk dibahagikan. Tapi bagi apartmen, kondominium, flat dan sebagainya, dia tak ada geran tanah. Dia ada geran strata. Hak milik strata. So kadang-kadang strata tu memang dah ada. Maksudnya dah lama dah dia beli tu, geran strata tu dah keluar. Kadang-kadang kan geran strata belum keluar lagi, dia meninggal dunia. Jadi untuk konteks ini, waris mestilah bekerjasama dengan pemaju. Mesti bekerja dengan pemaju, memaklumkan kepada pemaju tentang kematian pemilik asal dia tu, dan waris kena bersegera untuk melantik pentadbir. Melantik pentadbir, pergilah ke pejabat pusaka, mohonlah surat kuasa mentadbir supaya urusan tersebut boleh dibuat oleh pentadbir ini dengan pemaju, dan kemudiannya kondominium tersebut dipindahkan kepada waris yang sepatutnya. Walaupun ianya mudah, tetapi para waris kena berhati-hati dalam membahagikan tanah ataupun rumah. Sebab kadang-kadang pembahagian itu mudah, cuma tak cukup praktikal. Saya bagi contoh. Jiran saya di kat rumah sana, dia meninggal dunia. Dah lama dah 20 tahun meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Rumah. Dan tak lama lepas dia meninggal dunia tu, anak dia yang ketiga meninggal dunia. Anak perempuan yang tak berkahwin meninggal dunia. Selepas anak perempuan tersebut meninggal dunia, maka keluarga ni membincangkan bagaimana rumah ni nak dibahagikan. Mereka mengambil jalan mudah, dan ia dibenarkan oleh syarak dan dibenarkan oleh undang-undang. Apa itu jalan mudah? Mereka letak semua nama dalam geran. Ada isteri, ada 5 orang anak, 5 atau 6 orang anak ketika itu, semua letak nama dalam geran. Dibenarkan kalau pusaka dibenarkan letak banyak nama. Cuma dia tak letak nama anak yang ketiga tadi tu dalam geran. Walaupun kalau setuk hukum, anak ketiga tu meninggal lewat daripada ayah dia, dia boleh mewarisi ayah dia. Cuma mereka bersepakat tak letak. Jadi, isteri dan juga berapa orang anak tadi? 5 atau 6 orang anak. Itulah 6 nama yang berada dalam geran. Tak lama lepas itu, isteri si mati pula meninggal dunia. Mak dia orang meninggal dunia. Dan mereka tak cara pun kenaan dengan pusaka. Kan bahagian mak tu, bahagian mak 1/8 dalam geran tu, mereka tak bahagikan, mereka menangguh-nangguhkan. Pada tahun lepas, anak nombor 2 meninggal dunia. Anak lelaki nombor 2 meninggal dunia. Dia ada seorang isteri dan 2 orang anak. Tahun ini, bukan tahun inilah, ujung tahun lepas tu kan, anak yang sulung pula meninggal dunia.
Ya, yang lelaki juga, anak lelaki sulung meninggal dunia, ada isteri dan juga ada anak-anak. Ya, jadi pusaka tu dah menjadi semakin complicated, semakin complicated. Sebab apa? Sebab ramai waris dalam geran tersebut dah meninggal dunia. Kan? Dah meninggal dunia dah. Dan ramai sangat yang berhak ke atas rumah yang tak sebesar mana pun, rumah teres, tak besar mana pun, banyak sangat nama yang kemungkinan akan diletakkan dalam geran tersebut. Jadi nasihat kita kepada waris yang ada, selesaikan perkara ni cepat. Cepat. Kalau tidak, makin ramai meninggal dunia, makin sukar, makin complicated di pihak cucu-cucu nanti untuk menyelesaikannya. Ya? Nah, selesaikan sekarang. Nak buat macam mana dengan rumah ni? Perlu ada ni satu muafakat, perbincangan, persetujuan macam mana nak buat berdasarkan hak masing-masing. Sama ada seorang waris nak beli rumah tu daripada waris-waris yang lain, nilaikan daripada nilai tersebut berilah kepada waris-waris yang lain ataupun dijual kepada pihak luar dan sebagainya, kena selesaikan supaya akhirnya rumah tersebut letak satu nama sahaja. Ataupun paling banyak 2 nama sahaja. Kalaulah letak banyak sangat nama, dah tak praktikal. Dah tak praktikal. Sukar sangat generasi kemudiannya untuk menyelesaikan. Ya, untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ya. Ini gambaran dia. Ini gambaran dia. Kan? Ada isteri, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Contoh kan. Ya. Jadi isteri mendapat 1/8. Dalam geran itu tulis 1/8. Ya. Anak-anak akan berkongsi ansabah baki 7/8 di mana anak lelaki mengambil 2 bahagian anak perempuan. Maka dalam geran tersebut akan ditulis isteri 6/48, anak lelaki 14/48, anak perempuan 7/48. Kedua-dua anak lelaki dah meninggal dunia. 14/48 dah meninggal dunia. Kalau mereka nak mengambil jalan mudah lagi, 14/48 ni dibahagikan kepada isteri dia dan 2 anak lelaki dia tadi. Jadi 14/48 dibahagikan kepada seorang isteri dan juga kepada 2 anak lelaki tadi tu. Jadi dia jumlah dia makin kecil dan makin ramai yang diletakkan dalam geran. Tak ada masalah, dibenarkan. Cuma dia akan menjadi terlampau complicated kemudiannya nak selesaikan. Ya, jadi itulah nasihat kita supaya selesaikan perkara ni secepat mungkin. Dekat tempat saya juga ada orang kita ni, dia ada tanah. Ya. Cuma dia ambil kesempatan lah apabila ramainya pendatang-pendatang yang ada kat sini, dia pun pecah tanah dia kecil-kecil. Ya, bahasa modernnya lot lidi. Lot lidi ya, kecil-kecil. Dan dijual kepada orang-orang yang nak beli. Jual tak mahal lah ketika tu. Beli kan. Jadi yang membeli ni, beli pakai cash. Sebab apa? Sebab pembahagian pecah lot tu tak mengikut undang-undang. Memang tak dibenarkan. Dia orang beli pakai cash dan buat rumah. Buat rumah kapak-kapak dan sebagainya. Kemudiannya, dah lama lepas tu dia ni dah meninggal dunia. Tanah dia penuh dengan rumah-rumah orang. Dia pun meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Anak dia waris, ya, anak dia tahu berkenaan perkara ni, anak pun buat tak tahulah. Walaupun dalam geran nama ayah dia lagi. Kalau ikut ni pusakalah. Kalau ikut pusaka, kalau ikut geran pusaka. Tapi dia tahu ayah dia dah jual kepada orang ni walaupun tanpa mengikut undang-undang dah jual. Jadi dia tak buat apa-apalah. Dikhawatiri kemudiannya generasi selepas itu, cucu ataupun cicit tengok, kan ini geran datuk kita ni. Ini nama geran ni nama datuk kita. Kan ini pusaka kita ni. Kan dikhawatiri dia akan jual tanah tu. Sedangkan tanah tu dah dijual kepada orang lain. Sebab dalam geran nama datuk dia, dia pun nak jual tanah tu. Dah banyak berlaku juga dalam masyarakat kita macam ni. Dijual, nak mudah dijual kepada pemaju.
Bila jual kepada pemaju, ya, bila jual kepada pemaju, dia tak payah fikir macam mana cara nak suruh orang ni keluar. Itu tanggungjawab pemaju untuk suruh orang ni keluar. Okay? Dia lepas tangan macam tu je. Ya, lepas tangan macam tu je, bila pemaju nak halau orang ni keluar, nak suruh orang ni keluar, maka terjadilah konflik. Kan, kikir banyak-banyak kat luar tu macam ni lah, terjadinya konflik. Mereka dah cakap dah duduk situ dah selama bertahun-tahun, berpuluh tahun dah. Datuk atau ayah saya yang duduk kat sini apa semua, dia ni menyambung. Kan, menyambung saja duduk kat sini. Ya? Maka berlakulah pergaduhan. Ya? Dan cucu tersebut mengambil peluang, dapat duit-duit yang tak sepatutnya dia ambil. Ya? Ini kalaulah perkara tu tak diselesaikan dengan secepat mungkin. Selepas kematian, kita tak selesaikan secepat mungkin, maka keadaan itu akan menjadi lebih kusut pada masa yang akan datang. Ini yang kedua, ini adalah yang sebagaimana saya cakap tadi tu, geran milik bersama. Iaitu geran, ya, geran besar di mana kadang-kadang kita letak satu nama sahaja. Kan? Yang ini yang kena hati-hati sebagaimana saya katakan tadi tu. Kadang-kadang letak semua nama, tapi kita tak pecahkan. Kita tak pecahkan bahagian-bahagian. Orang ni kat hujung sini, orang ni kat hujung sini, orang ni kat hujung sini. Kita tak pecahkan. Kita anggap kata-kata dua orang 50-50. 50-50. Dia beli tanah dua nama, kan, dia pun letak 50-50 atau 1/2. Kan, tanpa mereka perincikan bahagian mana tanah tu mereka punya. Kan, bila turun kat tanah tu baru mereka perasan tanah ni berbukit-bukit. Bukit-bukit, tanah kat sini landai. Berebut nak landai tu. Sebab berebut nak landai tu sebab nak bukit ni nak majukan kena banyak kos. Apatah lagi kalau setengah tanah tu tanah paya. Lagilah tak naknya. Boleh beli dah. Kos tinggi, ya. So kena bincang betul-betul lah. Kalaulah mereka bersetuju untuk letak satu nama, satu nama tu sebenarnya dia memegang amanah bagi pihak yang lain. Sebab itulah perlu ada, kan, perjanjian sampingan, side agreement di antara mereka. Side agreement antara mereka. Boleh dimasuk caveat. Caveat ni adalah sekatan kepada pemilik asal dia daripada memindah milik tanah tu kepada pihak ketiga. Ya? Boleh letak caveat, tapi lebih selamat jika sekiranya ada semasa masing-masing masih hidup, buatlah perjanjian antara mereka tentang perkara ni, masukkan caveat. Ataupun ada cara juga kalau tanya lawyer untuk masukkan nama mereka dalam geran, orang tu pegang atas dasar amanah. Ada cara juga, ya, nak buat macam tu. Jadi cara tu lebih selamat. Lebih selamat. Kan? Trust deed ni adalah agreement sampingan tadi tu. Ya. Kita mungkin pandang ringan perkara ni semasa kita hidup. Ya? Kita pandang ringan. Tetapi ianya akan menjadi pertelingkahan apabila kita meninggal dunia nanti di antara waris kita. Dan ia telah banyak berlaku, kan, dalam negara kita tentang perkara ni. Apatah lagi kalau rumah dah dibina atas tanah tu, kan, rumah dah dibina atas tanah tu dan waris kepada nama yang didaftar atas tanah tu suruh yang bina rumah tu keluar. Tanah tu daftar atas nama ayah dia. Tanah besar, konon dia pecah 4 lah. Tanah besar. Kan, tak daftar nama ayah dia. So masing-masing buat rumah. Kan, anak ni agak tamak, tak bertanggungjawab, dia tengok geran nama ayah dia, disuruh orang tu keluar. Orang tu dapat rumah atas tu, suruh orang tu keluar. Bergaduh. Bergaduh jadi isu mahkamah pula. Kan? Sebab itulah isu-isu tanah ni jangan diambil ringan. Ya? Sebab itu Nabi pesan tadi tu. Kan? Orang antara kenderaan mewah dan juga tanah, orang akan ambil tanah. Orang akan berebut tanah, ya, daripada kenderaan.
Nak menunjukkan betapa berharganya tanah tersebut. Okey, saya ambil satu lagi. Okay. Antara harta yang ditinggalkan oleh si mati adalah rumah yang sedang dibina ataupun rumah yang belum habis bayar lagi. Ya, belum habis bayar lagi. Okey. Macam mana cara dia? Ini waris kena tahu ni. Si mati meninggal dunia meninggalkan sebiji rumah. Rumah ni dia beli dengan pinjaman ataupun pembiayaan bank. Dia ambil 30 tahun. 30 tahun. Ya. Dia duduk kat rumah tu baru 15 tahun. Dia meninggal dunia. Ada 15 tahun lagi tempoh pembiayaan yang belum selesai. Sebab dia ambil 30 tahun. Dia meninggal dunia 15 tahun. Baik. Kalaulah tiada apa-apa perlindungan, maka bahagian yang belum berbayar itu dianggap sebagai hutang si mati. Dan mestilah dilansaikan, dibayar kepada pihak yang memberi pembiayaan. Hutang kena bayarlah. Hutang kena bayar. Ya. Untuk melindungi hak waris ini, kerajaan menetapkan supaya pembeli ini untuk mengambil perlindungan insurans ataupun pelandingan takaful. Sebab itulah kalau kita beli rumah sekarang ni, kita kena ambil MRTA ataupun MRTT. MRTA ni insurans conventional insurans. MRTT ni adalah takaful. Kita kena ambil. Dan ambil tu, yang nak selamat ni ambil penuh. Ada orang ambil separuh. Sebab dia kata syarat je ambil. Dia pun ambil tempoh yang pendek. Kan? Tak nak bayar lebih. Betul lah tak bayar lebih tapi ugi. Ya, ugi sebab dia tak boleh memberi perlindungan sepenuhnya. Ambil penuh. Kan ambil penuh tu sepanjang 15 tahun itu kita ambil. Atau sepanjang 30 tahun tu kita ambil. Ya? Kita ambil. Jadi apabila berlaku sesuatu kepada kita lepas 15 tahun meninggal dunia, maka pihak insurans ini akan melihat berapa baki yang ada. Contohnya baki yang ada masih lagi dalam 200,000, maka pihak insurans akan memberi 200,000 ini untuk diselesaikan baki hutang rumah. Akhirnya rumah tersebut tidak mempunyai apa-apa liability, hutang dan sebagainya, waris terus boleh mengambil rumah tersebut. Ya, ini kita kena perhatikan betul-betul. Memang kena bayar lebih sikit untuk ambil insurans ini, cuma ianya atas dasar perlindungan. Dan untuk mengambil insurans ini biasalah dia ada penama. Penama ini kita kena lantik siapa di kalangan ahli waris kita yang paling kita rasa boleh nak buat kerja ni. Paling mampu nak buat kerja ni, paling amanah buat kerja ni. Sebab duit tu nanti akan diberi kepada waris. Untuk waris bayar rumah tu. Kan? Bukannya insurans terus bayar ke bank tak. Dulu saya ingat macam tu. Rupa-rupanya tak. Kan? 200,000 tu akan dibayar oleh insurans kepada keluarga. Keluarga kemudiannya melansaikan dengan bank. Bayangkan kalaulah penama atau keluarga ni tak amanah kan. Dapat 200,000 dalam akaun dia, hilang. Kan? Tak tercapai lah hasrat nak selesaikan hutang bank tu. Kan? Sebab dia pecah amanah. Ya? Begitu juga ya, pelantikan pentadbir ni. Ya? Kan? Untuk dapatkan surat kuasa pentadbir ni mestilah di kalangan waris kita yang paling amanah, paling mampu buat kerja, kerana pentadbir inilah yang membuat urusan dengan agensi-agensi yang terbabit. Kan? Ada juga di kalangan kita ni menganggap bahawa pentadbir ni kita lantik abang long lah. Anak sulung lelaki. Abang long. Kan? Nanti abang long lah. Paling tua kan? Tapi abang long ni kemungkinan dia, maaf cakap, mungkin dia kurang pelajaran berbanding dengan adik-adik dia yang lain. Ataupun mungkin jenis yang tak kisah. Nama-nama dia, masa lantik nama dia setuju. Tapi jenis tak kisah, jenis yang
Tak nak buat kerja cepat. Relax. Kan? Tunggu orang push dia dan sebagainya. Tak semestinya anak sulung ni yang terbaik untuk buat kerja. Biasanya macam tu lah. Kita harap memang macam tu. Tapi tak semestinya. Bila dapat pentadbir macam ni, malas buat kerja, maka urusan pusaka tu akan menjadi lebih lama dan lebih lama. Ya? Ya. Itu ya. Jadi poin dia adalah bagi rumah ataupun tanah yang dalam pembiayaan, kan, kita kena check sama ada ianya ada MRTT ataupun tidak. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, ia dianggap sebagai hutang, kena bayar kat bank daripada harta pusaka si mati yang lain. Kan, kalau akhirnya kemungkinan tak mampu nak bayar, maka bank akan lelonglah rumah tu. Ya, bank akan lelong rumah tu. Sebab apa? Sebab ia dianggap sebagai hutang. Ya, hutang yang mesti dilansaikan. Ya, 7.23 dah. Baik. Okay. Saya ambil satu lagi. Boleh? Satu lagi? Ini boleh ya? Okey, lot lidi. Nah, lot lidi yang saya cerita tadi tu, lot lidi ni dia tak diktiraf oleh undang-undang. Sebab undang-undang ni dia ada cara dia nak bahagi, nak pecah lot tu macam mana. Kena ada reserve jalannya, reserve longkangnya, jaraknya dan sebagainya, ada cara dia. Kan, lot lidi ni kita pandai-pandai. Pandai-pandai nak bahagikan ikut. Kita keluasan memang pendek lah nama lot lidi ni sebab dia kecil sangat. Biasanya lot lidi ni dibuat oleh pemilik asal. Pemilik asal tanah tu dia ambil kesempatan, dia pecah-pecah dijual pada orang. Orang ni ialah tak ada ilmu dan sebagainya, nak cari tanah mahal, kan dapat tanah murah dan jual tu dia pun ambil dan buatlah rumah. Yang menariknya dekat sana ada juga pihak yang ambil kesempatan tanah kerajaan. Tanah kerajaan diukur-ukur dijual. Lot lidi. Jual murah je, 5,000, 7,000 satu lot. Orang berebut beli. Gerai mana ada? Kan? Gerai mana ada? Buat rumah dan sebagainya. Kalaulah kerajaan nak ambil tanah tu, dia sebagai dikira macam setinggan lah. Macam setinggan lah. Orang yang menyusun, mengukur tu buat untung atas angin je. Untung atas angin. Ya? Isu setinggan ni ada cara lah macam mana cara nak selesaikan. Ya? Jadi, lot lidi ini walaupun secara akalnya, rasionalnya, dia beli daripada pemilik. Ada akad dia dan sebagainya, patutnya sah lah. Tanah tu milik dia. Tapi, dia tak disupport, tak disokong oleh undang-undang. Sebab daripada asal dia memang tak sepatutnya tanah itu dijual sebegitu. Ya, jual sebegitu. Jadi, untuk orang ni tuntut hak dia dari sudut undang-undang susah sangat. Susah sangat. Ya. Kalaulah contohnya anak kepada pemilik tersebut, pemilik dah mati, anak dia nak jual tanah tu kepada pihak ketiga, dari sudut undang-undang, anak tu menang. Anak tu menang. Sebab undang-undang tanah kita mengambil prinsip torrent system nama dia. Torrent system iaitu pendaftaran adalah segalanya. Registration is everything. Siapa nama dalam geran tu, dia punya. Engkau duduk tanah tu tak ada geran, engkau menceroboh. Kan? Padahal akad tadi dah ada. Akad jual tadi, walaupun tanah-tanah lot lidi, dah ada. Tapi sebabkan ia bertentangan dengan undang-undang, orang yang beli ni tak ada hak langsung undang-undang. Kalau dia meninggal dunia, macam mana anak tu nak mewarisi? Macam mana waris dia nak mewarisi? Jadi dia ada sekatan undang-undang kat sini. Ya, yang tak boleh diselesaikan mengikut cara undang-undang sebab dia tak akan dapat claim pun. Ya, jadi kenalah ada perbincangan. Macam mana cara nak selesaikan perkara ni? Ya. Jadi banyak lagi lah yang saya nak share dengan tuan-tuan. Contoh ni tanah adat. Ada cara dia. Tanah kat Kelantan. Tanah kat Kelantan special sikit ya. Sebab tanah Kelantan ni cuma boleh daftarkan atas nama anak Kelantan sahaja. Ada cara dia. Tanah Rizab. Ada cara dia.
Tanah tol ada isu dia. Tanah Felda pun ada cara dia. Tanah harta pencarian pun ada cara dia yang insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita akan datang nanti. Ya. Baik. Saya rasa saya akan berhenti sini. Boleh ya? Saya akan berhenti di sini tuan-tuan. Sebagai perbincangan ya, berkenaan dengan pewarisan harta ta'alih. Ya, harta ta'alih yang kita tak boleh nafikan memang ada isu-isu yang berkait kan dalam pengurusan harta ta'alih di negara kita ni dan kemungkinan berkait dengan harta kita sendiri, harta yang akan kita tinggalkan nanti ya. Semoga perbincangan pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Mohon maaf jika sekiranya ada penerangan yang tidak jelas, kabur dan sebagainya. Kita terus doakan agar saudara-saudara kita di bumi Palestin, di bumi Gaza, khususnya terus diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan, ya, diberi ruang untuk mereka berjuang mempertahankan tanah mereka, tanah air mereka dan seterusnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sama-sama kita doakan kerana doa ini merupakan satu tanggungjawab seluruh umat Islam di dunia ini untuk mendoakan sahabat mereka yang berada dalam kesukaran dan kesusahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.